pertahanlah diri kita, ya, dengan segala macam hukum. Jangan langgar hukum lah, jangan lakukan perkara yang haram, ya. Kita dah tahu hukum sebab, ya, tidak berlaku kepada berzinah ghairu muhsan, ya. Kita janganlah berzinah. Saya kata tak ada undang-undang boleh buat, tak boleh lah. Allah berzinah tak apa, bukan ada rotan ni, tak ada. Berzinah tak apa, bukan ada rejam, nampak? Tak boleh pakai dulu tu. Kita sendiri sebagai abdi hamba kepada Allah, kita kena ada sifat peribadi kita sendiri. Itu masuk dalam wa amilus salihat illa allazina amanu wa amilus salihat, masuk dalam tu. InsyaAllah kita sambung pada muka 114, yakni pada ceraian D. Sambung lagi pada kalam hikmah yang ke-21, bagaimana sifat hakikat doa kepada Allah. Baik. Yang keempat, mengikut adab tasawuf, hikmah tasawuf berkenaan dengan doa ini, kata musannif, talabuka min ghairihi liwujudihi bu'dika anhu. Menuntut anda dari selain Allah adalah kerana terdapat jauh anda daripadanya. Itu yang terakhir sekali. Maksudnya untuk mencapai sesuatu yang bersifat duniawi, kita arahkan semata-mata pandangan dan perbuatan kita kepada selain Allah, sedangkan hati kita tidak ingat kepadanya. Atau dengan kata lain, dapat digambarkan kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu, cita-cita seperti kekayaan, kedudukan dan lain-lain. Kita mencarinya dan menuntutnya kepada sebahagian manusia, tetapi dalam kita berusaha dan mencarinya itu kita lupa kepadanya. Kita mengajukan permohonan kepada selainnya, kita mengharapkan semua manusia yang bersangkutan memperkenankannya, tetapi dalam pada itu kita lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahawa kita jauh dari Allah, kita tidak dekat dengannya. Dalam kekuasaannya lah segala sesuatu dari alam makhluk di bumi dan di langit, di dunia dan di akhirat. Karena itu meskipun lahiriah kita menuntut dan mengemukakan permohonan kepada makhluk, tetapi hendaklah batiniah kita berpegang memohon dengan perasaan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita lanjut menyebut tentang istighasah dan isti'anah. Ada dua perkara penting yang melibatkan tauhid qasdi wal iradah, ataupun tauhid yang berkaitan dengan perhubungan kita dengan Allah. Matlamat tujuan kita adalah Allah, segala hajat kita dikabul oleh Allah, kita sandarkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang sewajar dan sewajibnya. Maka justru itu ada dua perkara yang kita kena faham lah, ya. Saya suka mengulang balik perkara ni, kita dah sebut, iaitu istighasah, pertolongan, meminta tolong kepada Allah. Istighasah juga meminta pertolongan kepada makhluk. Itu istilah istighasah. Kalau isti'anah hanya Allah semata-mata. Ada dua, ya. Kalau isti'anah hanya Allah sajalah yang kita mohon. Allah jua yang boleh memberikan kepada kita setiap apa yang kita minta. Istighasah kita minta kepada manusia dan kita minta kepada Allah. Jadi dalam perkara yang keempat kita baca ni, kita kena ada dua-dua sekali, istighasah dan isti'anah. Contohnya, istighasah ambil secara mudah nak faham, ya. Kita minta tolong, kita berjumpa seorang tabib ataupun doktor untuk merawat kita. Tentulah kita minta tolong dia rawat kita, minta tolong dia paksa kita dan bagai-bagai, dan akhirnya dia bagi ubat. Takat tu sajalah. Maknanya itu lebih kepada ikhtiar secara manusiawi. Itu kita pakai apa? Kita pakai akal majazi. Kita tidak pakai akal hakiki lagi. Akal majazi ini ada pada orang kafirin dan ada pada kita yang Islam. Dua-dua, Islam pun ada, yang non-Muslim pun ada. Akal majazi dipanggil. Akal majazi ini kita rumuskan urusan-urusan kehidupan duniawi.
Kita rumus, kita merujuk kepada perkara-perkara yang hissi, yang lahiriah, secara lahiriah. Kita tidak melihat kepada yang ghaib, kita tidak merenung kepada yang tersembunyi, kita tidak langsung melihat kepada apa yang datang di sebaliknya, tapi kita melihat kenyataan. Kita tengok matahari cerah, hari ini kita kata panas, dekat tu je lah. Ya, bila kita tengok kabut, ya, kita kata ada nak turun hujan hari ini. Itu antaranya batasan akal majaziah, dekat tu je batasnya, dia tidak berlebih. Ini hanya ada kepada orang kafirin. Sebab tu orang kafirin dia tak lihat akhirat, dia tidak melihat akhirat, tidak yakin kepada akhirat, tidak ada kepercayaan kepada wujudnya akhirat, dan tidak ada persediaan diri untuk menempuh akhirat. Mati habis, maka itu dia takut mati. Sebab mati itu adalah ending kehidupan dia. Dia kata lepas mati tak ada apa-apa dah. Ini akal majaziah. Tapi akal hakikiyah kita merenung sampai akhirat. Kita melihat hidup ini bukan berakhir di sini, tapi kita akan menyambung satu kehidupan yang lebih abadi, yang lebih hakiki, yang lebih realiti, yang lebih jati. Itu artinya kita melihat kepada akal hakikiyah. Bila ada akal hakikiyah, kita akan ada dua. Pertama, istighasah, mohon tolong daripada makhluk, meminta pertolongan, contohnya daripada seorang tabib ataupun doktor tadi. Di sebalik itu, kita tahu kesihatan, keafiatan itu bukan dalam wilayah makhluk. Ya, memberi afiat, memberi kesihatan itu bukan dalam wilayah makhluk. Kita guna akal hakiki. Itu adalah wilayah ketuhanan. Yang boleh menyembuh, yang boleh memberikan kesihatan, yang boleh memberikan keafiatan hanya Allah semata-mata. Sebab tidak ada lain daripada Dia. Tidak wujud selain daripada Dia. Kita pegang satu saja. Di bahasanya wujud Allah semata-mata, wujud nafsiyah. Semua dia punya. Wujud nafsiyah ni artinya dia memegang semua. Dia mengadakan semua, dia menjadikan semua, dia mentadbirkan semua, dia yang menguruskan semua, dia yang mengaturkan semua, dia yang menentukan semua, dia yang memilihkan semua, dia juga memberikan kenikmatan kepada semua. Dia juga sebagai sumber segala kenikmatan dan segala anugerah. Maka justru itu, bila kita pakai dua-dua ni, barulah artinya kita dekat dengan Allah. Tapi kalau tidak ada, hanya ada istighasah saja, tidak ada isti'anah, label lebih kurang macam orang kapiak lah. Pemikiran kita sama macam orang kapiak. Dia tak nampak akhirat. Dia tahu hanya doktor saja boleh menyembuhkan. Dekat tu dia kata, ya. Kalau tak dapat kesembuhan, dia jumpa doktor yang pertama tak sembuh, dia pergi pula doktor yang kedua. Doktor kedua tak sembuh, pergi pula doktor yang ketiga. Ya. Jadi dia tidak melihat kepada hakikat. Kalau kita kena lihat, memang kalau sampai tempoh kesembuhan kita, sebab takdir Allah menentukan, bila sampai kepada takdir yang tertentu, bila Allah menetapkan kamu sembuh ketika ini. Ada seorang daripada seorang Yahudi, ya, dia belum masuk Islam lagi lah, tapi dia pergi jumpa Nabi kita Muhammad SAW. Dia sakit, dia minta Rasulullah bekalkan dia ayak jampi. Dia bawa lah ayak dekat Nabi, suruh Nabi jampi. Orang Yahudi, ya, belum Islam lagi, kita boleh jampi. Orang kapiak kalau minta ayak jampi boleh bagi, ya. Patut bagi masuk sekali supaya Allah bagi petunjuk kepada dia. Masa duduk jampi itu, ya, sebab Allah buka pintu hati dia, buka pada pintu Islam. Kita buat begitulah. Jadi Nabi pun jampi ayat, jampi Nabi bismillah, Fatihah je lah, bukan ada apa-apa sebab-sebab, tak ada. Jadi terus dia minum, tak sembuh. Dia pergi kepada pendeta dia pula, pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi itu jampi sembuh. Jadi menyebabkan dia tak nampak dari Islam tu. Dia tak nampak kelebihan Nabi Muhammad SAW tadi. Ya, itu dia. Kemudian apa yang kata tadi ini, sesudah itu lepas beberapa ketika pula dia jadi pula sakit yang sama, lebih berat. Kali ini dia pergi kat Yahudi itu terus, ya. Yahudi itu pernah jampi dia. Bila Yahudi itu jampi, tak sembuh. Ini kali ini tak sembuh. Dia bawa pergi ke Nabi Muhammad pula. Nabi pun jampi, dia minum sembuh. Kemudian dia tanya ke Nabi, kenapa jadi dua keadaan begini?
Nabi kata ketentuan sembuh itu bukan di tangan aku, bukan di tangan si pendeta Yahudi, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak ya? Kamu kena tambah lagi ya. Satu lagi kekuatan kepada yang kekuatan akaliah kamu tu kamu kena tambah lagi. Ini sebabnya tuan-tuan, kita diperintah di antara sebab kita diwajibkan bersujud sembah kepada Allah kerana sembahyang itu sajalah yang boleh mengupgradekan akal hakikiah kita. Maka itu menjadi sebagai suatu perkara yang paling penting dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Akal kita lah yang akan membawa kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan yang lain. Apabila akal kita itu kita tambah, upgrade dalam akal hakikiah, maka kita akan bertemu dengan Allah. Tapi kalau kita hanya sekadar istighasah, sekadar akal majaziyah, itulah kita akan lihat makhluk. Maka kita akan bersandar kepada makhluk, minta pertolongan kepada makhluk, mengharap pertolongan kepada makhluk, mengharap apa juga kepada makhluk. Maka selama-lama itu kita jauh daripada Allah. Yang kita tadi ini, menuntut anda selain Allah adalah kerana terdapat jauh anda daripada Dia. Apa yang jauh? Kerana kita tidak gunakan akal hakiki, kita hanya guna akal majazi. Itu perlu poin dia, punca dia kita kena faham ya. Jadi ingat ada dua akal kalau kita ambil faham sebagai memberikan kita perbezaan yang amat ketara. Boleh kan? Itu kita ambil kira ya. Baik. Dalam ketika kita nak masuk Ramadan dan Mubarak ini, lagi kuat kita kena guna akal hakikiah ya. Lagi kita kena menjana akal hakikiah. Sebab itu Luqmanul Hakim menasihati anak dia. Dia kata hendaklah kamu jangan kenyang, jangan kenyang dan jangan berikan kesempatan kepada syahwat perut kamu. Kerana dia akan menutup akal kamu. Akal mana? Akal hakikiah. Dia akan tutup akal hakikiah, dia akan merangsangkan akal majaziyah. Kita tidak akan cari Allah, kita tidak akan dekat dengan Allah, tapi kita akan dekat hanya dengan makhluk. Na'udzubillah min zalik. Kita kena faham begitu ya. Baik, sambung. Kesimpulan, segala tujuan permintaan dan permohonan dalam 4 sifat di atas adalah kurang baik. Ada 4 yang kita baca tadi ni ya, 4 daripada kita mula daripada muka surat apa nama 110. Talabuka minhu ittihamu lahu, menuntut anda daripadanya berarti kurang kepercayaan anda kepadanya. Itu nombor 1. Kita minta kepada Allah benda yang kita sudah maklum, ilmu hikmah telah maklumkan semua permohonan kita itu sudah diazali. Apa yang kita hajat kepada Allah sudah diazali. Allah sudah maklum. Allah juga mengilhamkan kepada kita untuk minta kepadanya. Ini kita bawa kisah Nabi Ibrahim AS ketika dilempar masuk dalam unggun api Namrud ya, kita dah sebut begitu. Apabila datang Jibril untuk menolong dia, minta dia apa juga yang kamu perlu, kamu mohon, aku akan bantu kamu, kata Jibril. Kata Nabi Ibrahim, kalau kamu tak payah. Kalau kamu yang Jibril, tidak payah. Kamu macam aku yang makhluk. Ya. Aku hanya minta, oleh kamu mintalah kepada Allah. Ibrahim kata, minta terus kepada Allah. Kata Ibrahim lagi, Allah sudah tahu apa yang aku nak minta. Itu dia, nampak. Ini yang nombor 1 kita baca ni. A. Kemudian B. Ya. Di sini bunyi B pula yang kita lihat. Ya. Talabuka lahu ghaibatun minka anhu, menuntut atau memohon anda kepadanya berarti anda tidak melihatnya. Jadi kita punya tauhid baru lebih mula ya. Iman istidlali dia panggil. Iman kita baru duduk pada tahap istidlali pada iman yang berdalil. Tak ada dalil kita tak nampak Tuhan, tak kenal Tuhan, kita tidak beriman kepada Allah. Ada dalil apa? Langit dan bumi ini mesti ada pencipta. Itu peringkat pertama. Kita belajar An-Sifat 20 ni, kita pakai yang tu lah, lapis tu lah kita pakai dulu ya, mengenal Allah dengan dalil. Itu penting, memang kena ada dalil untuk kita mengesahkan keimanan kita, untuk meyakinkan pegangan kita kepada kewujudan Allah. Tapi kita tak duduk tahap tu ya. Sebab pernah saya sebut tadi, kita ada bab tauhid ni dia kena 3 peringkat. Peringkat pertama, peringkat almi.
Peringkat kedua, peringkat zuki, rasa. Nampak? Dah. Peringkat yang ketiga, peringkat dapat ihsani. Kita dapat melihat. Itu paling penting. Tiga martabat tauhid. Tauhid mula istidlal, hanya dengan dalil. Tak ada dalil, dia tak nampak Tuhan, tak percaya. Ya. Itu lapis mula wajib. Sebab Allah bagi agai. Kita jangan duduk takut tu aja. Tak duduk tahap tu saja, kita kena upgrade. Kena sampai merasai kewujudan Allah, merasai bahawa Allah itu berkuasa di atas kita, merasai Allah amat mengasihi dan sayang kepada kita, merasai bahawa Allah berkehendaki apa juga berlaku atas kita, dapat merasa, ya, dapat merasai Allah sedang melihat kita, merasai Allah mengetahui kita, hati kita. Itu dia panggil apa? Muraqabah. Jangan lupa nah. Dia panggil kedua. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Ya, kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihat. Seolah-olah melihat. Ya, sebab kita lihat makhluk. Kita lihat makhluk tu wajah Allah dipanggil. Wajah Allah tu adalah makhluk. Yang Tuhan bagi jadi itu wajah daripada sifat apa? Sifat qudrah, wajah daripada sifat iradat, wajah daripada sifat ilmu, wajah daripada sifat hayat. Itu 4 sifat ma'ani. Itu yang saya sebut banyak kali, bahawa sifat ma'ani ini kata ulama, sifat yang sah dipandang dengan mata kepala. Mata kepala. Kalau sekiranya tidak ada mani, kita melihat wajah itu bekas. Hasil daripada bekas sifat kudrat Allah, hasil daripada bekas sifat iradat Allah, hasil daripada bekas sifat ilmu Allah, hasil daripada bekas sifat hayat Allah. Jadi bila kita lihat bekas, seolah kita melihat yang memberi bekas. Itu seolah-olah, faham? Bila kita melihat makhluk, seolah-olah kamu melihat Khalik. Itu mudah. Jadi kena adalah yang kedua. Dia makna kata itu yang peringkat ilmu. Kemudian kita naik peringkat yang kedua, peringkat zuki, rasa Tuhan berhati aku. Jadi nak pergi ke mana tak boleh. Macam kita sebut Ibrahim Idham. Saya suka menyebut kisah tu banyak kali sebab terang, jelas. Ya. Bila Tok Guru dia kata semua orang kena bawa pergi cari ayam seorang seekor, proses bawa pesiang apa semua elok-elok buat mai. Kita buat kenduri. Dia adalah penuntut yang penghabisan, penuntut yang terbaru dalam kuliah. Tak ada lagi menimba ilmu apa-apa. Cuma dia masuk kuliah. Tok Guru dia kata semua orang hari ni ada 31 orang dengan dia lah. Keluar kamu pergi cari ayam, kemudian kamu proses ayam, bawa mari kemari. Tapi pastikan bila kamu nak proses tu, proses di tempat yang orang tak nampak. Proses di tempat orang tak nampak. Habislah semua. Duk saat ni 30 orang pun main ayam dah dogel ayam. Dia seorang pun main ayam tak ada apa lagi. Dengan tai ayam penuh. Ya. Tok Guru tanya, kenapa kamu tak buat apa ni? Buat main ayam dulu ni apa cerita? Dia kata, Tok Guru, tak boleh pergi di mana ada orang nampak dia kan, Pak. Dia seorang dapat. Yang 30 tu dah ngaji, tak faham lagi. Tak sampai lagi kerjaan. Dia sudah merasai. Dia kata, pergi di mana? Tak boleh Tok Guru. Saya pergi di mana juga, ada yang melihat saya. Maka tu saya tak boleh proses ayam ni. Siapa melihat kamu? Allah melihat. Dia rasa tu. Nampak tak? Ini yang kita kata zuki tu. Bila kita ada rasa tu, kita terkawal. Peribadi kita akan jadi peribadi yang salih. Ya. Jiwa kita akan jadi jiwa yang bercahaya. Akal kita akal nurani. Akan bangkit akal nurani di sini. Akal budi dipanggil akal nurani. Akal lubi, ada 2 akal sini ya. Akal lubi, akal nurani. 2 ini sudah bersinar habis. Dia akan mengalahkan 3 akal di sini. Ya, 3 akal di sini hanya duduk pada tahap fizikal, lahiriah, duniawiyah. Tidak lebih kepada itu. Ini kita nak faham. Boleh kan? Baik. Kemudian kita masuk apabila kita sampai pula yang ketiga, talabuka li ghairihi li qillati hayatika min hayaika min. Menuntut anda kepada selain Allah berarti kerana sedikit malu anda kepada dia. Tak malu ke semua Tuhan bagi hidup minta lagi apa? Dia dah bagi macam-macam dekat kita. Sabar sabi termasuk ilmu mengenal dia.
Maka itu wajar kita kena ada sifat malu kepada Allah. Malu ni lah, ya, malu dalam fikiran, malu di hati, malu dalam perbuatan, malu dalam perkataan, malu dalam pendengaran, kena malu semua. Itu kata Nabi SAW, Muhammad kata dalam hadis 40 ada sebut, ya. Di antara perkara yang diwariskan kepada para nabi-nabi sejak dulu, Nabi Muhammad kata adalah malu. Kalau kamu tidak malu, buatlah apa yang kamu suka. Dia faham, boleh faham. Jadi malu ni bukan kata malu-malu macam malu kucing, ya. Malu ni artinya menjauhi segala yang Allah benci. Bukan Allah tegah, tegah haram. Yang benci itu apa dia? Yang makruh. Kita salah faham tau. Kita kena jauhi daripada apa yang Allah benci. Bukan yang Allah tegah. Tegah dah pasti dah. Benda haram dah Tuhan tegah. Dan memang kita kena tinggal. Yang kita payah nak tinggal benda yang Tuhan benci. Cuba tengok dalam sifat, dalam hukum taklifi. Apa makna makruh? Bahasa mudah dipaham. Makruh ni apa arti? Ya. Meninggalkan apa yang dibenci oleh syarak. Itulah makruh. Bukan meninggal bukan tegah, meninggalkan apa yang dibenci. Tengok, sehalal-halal perkara yang dibenci oleh Allah adalah talak, perceraian. Perceraian tu harus, dah tak boleh sepadan, dah tak boleh seia sekata, dan tidak ada lagi perhubungan yang bawa kebaikan, pisah. Ya, ini keizinan daripada syarak. Maka itu halal dan harus. Tapi Nabi kata sehalal-halal perkara. No. Sehalal-halal perkara yang dibenci oleh Allah, tolak. Sampai tahap tu maknanya makruh. Kalau tak ada pasal, tak ada sebab, dia makruh. Tak mendapat apa-apa kebajikan dalam kita punya kehidupan kita, tidak berikan apa-apa faedah. Antaranya hilang barakah. Hilang barakah. Barakah itu apa makna barakah? Ziyadatul khairah. Ziyadatul khairah. Itu artinya barakah. Percampahan kebaikan. Percampahan kebaikan. Bercambah-cambah kebaikan. Dalam semua aspek, semua bidang, semua urusan. Dia berlibat, bertambah-tambah. Itu artinya barakah. Nak cari barakah, Allah khaskan 1 bulan. Sepanjang hayat ada barakah. Hari-hari turun barakah. Di masjid, tiap-tiap subuh pagi ada turun barakah. Marilah kaum lelaki, jamaah laki-laki, anak-anak karya laki-laki, hadir ke masjid, ambil berkat buat balik. Tiap-tiap hari subuh akan turun berkat. Itu tempat yang pertama. Maka tu malaikat turun. Malaikat turun khas mengiringi beserta mendengar Al-Quran yang dibaca oleh imam-imam ataupun jamaah-jamaah yang menunaikan salat seperti wanita, mereka di rumah khususan. Jadi untuk mengambil berkat sebenarnya. Sebab malaikat turun tu bawa berkat. Malaikat yang turun subuh tu membawa berkat. Dia dengar Quran sambil mendengar Quran. Kerana Quran adalah sebesar-besar keberkatan yang diberi oleh Allah kepada manusia, khususan orang-orang Islam. Itu kena faham, ya. Jadi pendek katanya, apa yang boleh ambil fahamlah, baik sambung. Kemudian yang ketiga yang kita dah baca tadi ini, ya. Dan yang keempat, yang last kali inilah, iaitu talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Menuntut anda selain Allah kerana terdapat jauh anda daripadanya. Orang ni tak faham. Yang kita sebut tadi, dia hanya pakai akal majaziyah, tak pakai akal hakikiyah, tak nampak akhirat, macam orang kafir. Ya, orang kafirin, ya, itu artinya. Ya, baik. Tidak ada iman. Tidak ada iman. Kafir ini tidak ada iman. Itu ya jawabnya, ya. Jadi kalau kita panggil hei kafir, tak salah, nah. Dia tak ada iman, dia. Kita hanya panggil dia, bukan satu panggilan yang keji, ya. Kalau satu orang dia tak boleh, kita jangan panggil kafir ke orang, tak boleh. Nah, dia punya iman dah rosak dah orang. Orang yang kata lagu tu iman dia dah rosak tau.
Ha? Oh, nah. Tak boleh, kita tak boleh panggil orang kafir, tak boleh. Tak boleh, nah. Tu dia. No? Kita kena respect dia. Orang yang cakap begitu, iman dia dah rosak. Iman dia dah cedera. Nah? Sebab kafiri itu Allah yang turun sendiri. Dalam Quran sampai ada surah Al-Kafirun. Apa lagi nak? Nah? Setimpal Allah. Mukmin dua. Mukminun, mukmin. Ya, mukminun, mukmin, ada dua. Tapi yang kafir ini satu ya. Satu surah turun. Allah panggil sendiri, panggil dengan hormat, bukan panggil dengan hina. Ya, kita mengaji adab bahasa Arab kita tak akan faham. Anu adab Arab tu. Ya tu dia panggil satu seruan, tidak memberi erti bahawa bila ada ya di awal sesuatu perintah ataupun ayat ataupun nama ataupun mana-mana buah seruan memberi erti kemuliaan. Wahai orang-orang kafirin, hormat. Allah bukan hina dia, Pak. Nampak tak? Allah sendiri panggil dia penuh penghormatan. Maknanya kita juga boleh panggil orang kafir. Tuan-tuan di Kabul, Afghanistan, ada satu tempat dulu, tapi sekarang dah tukar nama. Nama tempat tu Kafiristan. Pelik dia. Kafir. Tan tu tanah Allah. Tan tu makna tanah. Pakistan tu bersih. Tan tu tanah Hindustan, tanah Hindu. Nampak ya? Kafiristan, tanah kafir. Dia dengan bangga tulis dia kafir. Infidel nampak dia. Eat pork apa tulis tu dia. Dia tulis kami kafir makan babi, tulis terus. No, tak salah, dia bangga orang panggil dia kafir. Nampak tak? Kita di sini tak faham. Tengok jauh sikit lah ya. Boleh faham ya. Kemudian tiba-tiba pada tahun 1923 adalah usaha-usaha pendakwah Islam yang telah berjaya mengislamkan mereka, dan ditukar nama dia Nuristan. Dulu Kafiristan jadi Nuristan. Itu dia. Cahaya. Apa yang salahnya? Kita kena faham begitu. Baik, sambung insya-Allah. Dan segala kita mencapai kesimpulan kita, segala tujuan permintaan, permohonan dan empat sifat di atas adalah kurang baik. Empat itu tak bagus. Bahkan tidak baik menurut ajaran akhlak, tauhid dan tasawuf. Kerana itu bagaimanakah permohonan kepada Allah ini dikatakan baik? Macam mana? Ya. Doa dan tuntutan, permohonan dan permintaan kepada Allah yang dikatakan baik ialah kita memohon kepada Allah bukan kerana sesuatu seperti yang telah tersebut dalam empat sifat gambaran di atas. Tidak ada empat tempiasan yang kita baca tadi. Empat jenis itu tak ada ya. Ya, boleh faham lagi nah. Kita kena mantapkan. Tentu sebab kita minta hari-hari kepada Allah doa ya. Kita kena ingat begitu ya. Yang pertama sekali, jangan ada kepada kita ya, maknanya kita kurang percaya. Kita kena yakin penuh bahawa tiap-tiap yang melata. Itu jadi macam di Palestin sekarang. Di Palestin dulu, sekarang ni orang kata tak ada makan, orang Palestin tak ada makan. Ini pegangan Israel. Israel laknatullah ya, dia kata apa? Kita tekat jangan bagi makanan di mati. Nampak ya? Dia pakai begitu ya, kalau tak makan mati. Dan yang makan tu adalah bukan daripada Allah. Maknanya tak nampak yang bagi makan tu Allah. Ya. Kan dalam dalam hadis 40 Imam Nawawi spesialis dalam mengenal hadis tadi ini. Dia pilih satu daripada 40, ada hadis kudusi kan. Allah kata, bila aku sakit, kenapa kamu tidak ziarah? Disuruh kita berubat lah. Bila aku lapar, kenapa kamu tidak bagi aku makan? Kita kena makan lah, dan minta kepada Tuhan. Bila aku dahaga, kenapa kamu tidak bagi aku minum? Ya, itu hadis kursi tu. Ini maknanya Tuhan tanya tu sebagai satu istifhamul inkari, berikut dia kata ya. Satu pertanyaan di mana Allah ingkar, bahawa jawapannya sudah ada dalam ingkar itu. Aku sakit, kenapa kamu tidak ziarah? Tengok. Wahai anak Adam, aku sakit, Allah kata, kenapa kamu tidak ziarah? Makna kata hamba-hambaku yang sakit, hamba pergi rawat hamba-hambaku yang sakit. Nampak tak? Sebab sakit tu aku yang bagi. Nampak ya? Bila aku lapar, kenapa kamu tidak bagi aku makan? Maknanya hamba-hambaku yang lapar, kamu kena bagi makan.
Bila aku dahaga, kenapa kamu tidak bagi aku minum? Ini bererti bahawanya kita kena bagi minum kepada orang. Memberi erti bahawa semuanya itu datang daripada Allah. Nak ada satu kawasan di Palestin sekarang, ada 6,000 penduduk dia, masih ada lagi. Dia hidup selamat. Walaupun bangunan runtuh apa semua. Tanya di mana bertidur? Kami tidur di celah-celah batu. Nampak tak? Boleh tidur lagi. Boleh peluang bertidur lagi celah-celah batu. Nampak? Sebelum ni pun bangunan ini semua daripada Allah. Sekarang Allah ambil balik. Masih kami boleh tidur lagi. Makan, orang tahan tak bagi makan. Memang tak sampai pun bantuan. Bantuan bukan sampai sangat. Tak sampai. Ya. Sekatan. Ini antara tadi kita kata kejahatan Israel, ya, dipegang satu dia tak boleh makan, mati. Allah Ta'ala tak makan. Ada makanan yang masuk, ada makanan yang masuk tanpa disedari, dia orang dapat makan. Tapi taklah mewah ataupun mudah ataupun senang macam kita makan. Tak ada pilihan, tak ada choice, ya. Mengadu. Ini di antaranya Imam hadis, ya, At-Tabarani. Imam hadis At-Tabarani, dia dengan seorang, dengan kawan dia 2 orang 3 orang. Dia orang lapak berjalan beratus kilometer, dia orang berjalan. Akhirnya dia orang sampai ke Madinah, Masjid Nabi, dalam keadaan tak makan 2 hari tak makan. Hanya minum air sikit-sikit dapat minum. Tak makan, makanan tak masuk. Dia orang pergi, dia ke makam Nabi, bagi salam dekat Nabi, apa semua pengambil. Kemudian yang kawan yang 2 orang tu pergi tidur berletih. Tabarani duduk cakap dengan Nabi, ya, kami jalan jauh semata-mata merinduimu ya Rasulullah. Kami datang untuk menziarahmu ya Rasulullah. Nampak tak? Penghabis sekali, dah habis, dia bagi salam kat dia, kata, ya Rasulullah, hamba-Mu lapar. Ya Rasulullah, hamba ni lapar. Yang tu dia kata. Dia tak minta kat Nabi lah. Dia mengadu. Nabi itu tempat kita mengadu lah, ya. Nabi itu tempat kita mengadu. Antara rahmat Allah, rahmat yang paling besar Nabi bawa ni, umat aku boleh mengadu kat aku. Nampak? Sebab kenapa mengadu? Nabi amat membimbangi kepada keselamatan kamu. Nah, Nabi amat bimbang kepada kesihatan, keafiatan kamu, keselamatan kamu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi wa antum harisun. Ya, maka itu Rasulullah, ya Rasulullah, hamba lapar. Dia kata tu, dia pergi tidur antara pejam dengan tidak. Datang 3 orang, 4 orang maaf, di depan seorang kemah dah. Orang tu kemah dengan pakaiannya, dengan wajahnya yang menarik. Yang belakang dia 3 orang khadam, dia bawa talam macam talam nasi mandi, 3 talam. Depan 3 orang, 3 talam. Yang depan tu Alawi ni, dia memang betul-betul bukan malaikat, manusia betul. Salah seorang pada orang kaya di Madinah. Dia keturunan Nabi Alawiyah. Dia datang, dia bagi salam. Dia kata, ini makanan 3 ni untuk hangpa. Makanlah. Kenapa? Rasulullah maklum kepada aku bahawa kamu lapar. Ya, Masya Allah. Nah, orang pergi ziarah Rasulullah ni buat kerja haji. Bila pergi ziarah Rasulullah, jangan bagi salam saja. Habang sepatah dua kat Nabi boleh tak? Habang sepatah dua kepada Nabi, ya. Ataupun khabarkan sesuatu yang indah kepada Nabi. Bukan kita bagi salam saja. Ini rahsia banyak orang tak tahu ni. Memang tak tahu pun. Kita bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, hamba-Mu telah mendapat nikmat, hamba-Mu mendapat ilmu. Nampak tak? Ya, hamba-Mu ini telah diberikan Allah berbagai nikmat di atas kemuliaan-Mu ya Rasulullah. Cakap sikit. Kalau kita susah pun hamba problem kita. Ya Rasulullah, hamba menanggung bebanan yang besar dan ujian, ya. Masalah-masalah yang tak dapat diselesaikan. Hamba dulu sudah. Jangan minta lah. Tolong saya tu tak boleh, ya. Nampak tak? Ya, tibil qulubi wa dawaiha. Itulah Rasulullah, ya. Tibil qulubi wa dawaiha wa afid al-abdan ajsad. Itu dia Rasulullah. Jadi kita boleh mengadu kepada Rasulullah, insya-Allah, ya. Sampai sekarang bukan nanti nak pergi ke Madinah, ya. Habis kita selawat dekat Nabi,
Selawat 10 kali dekat Nabi kita sebut. Sebut terus. Ini paling penting kita kena ambil faham ya. Di mana Rasulullah itu antaranya lah yang dikata bukan wasilah ya. Rasulullah ini merupakan sebagai di antara yang dijelaskan sebagai sumber rahmat. Allah SWT letak rahmat seluruhnya kepada Nabi kita Muhammad SAW ya. Khazanah rahmat ada di tangan baginda besar Nabi SAW yang dianugerah oleh Allah langsung. Di dunia 1%, di akhirat 99%. Itu dia. Faham ya? Itu kata syafaat yang paling besar. Baik. Jadi maknanya bila kita lihat kepada soalan pokok tadi, bagaimana permohonan kita Allah dikatakan baik? Empat perkara tadi kita kena, jangan ada empat perkara. Yang pertama, kita telah maklum doa kita Tuhan dah tahu dah. Apa kita hajat Tuhan dah tahu dah. Rezeki lah, manusia ni paling banyak dia nak ngadu rezeki lah, ya. Rezeki tak mana? Rezeki RM2. Dia nak ya, rezeki lain dia tak minta. Dia tak nampak. Itu kita cacat tu. Bila kita minta rezeki kepada Allah, kita kena nampak 10 rezeki lah. Bila kita minta rezeki, ya Allah tambah, Rabbi zidni rizq, minta tambah rezeki tadi. Kita kena faham 10 rezeki. Rezeki yang pertama sekali iman. Rezeki yang kedua Islam. Yang tu yang paling besar. Tapi orang tak nampak, dia nampak nombor 10. Nombor 10 nampak fulus wal money, duit ya. Itu nombor 10. Bukan nombor 1, nombor 2, nombor 10 ya. Ini paling penting. Kita silap besar. Jadi maknanya dia kata muslim, doa dan tuntutan, permohonan, permintaan kepada Allah dikatakan baik ialah kita memohon kepada Allah bukan kerana sesuatu seperti yang telah tersebut dalam 4 sifat gambaran di atas, tetapi kita berdoa kepada Allah kerana ubudiyah atau kehambaan kita selaku hambanya. Nampak tak? Ubudiyah. Kita ulang balik, saya suka ulang-ulang balik menyebut supaya ingat balik, refresh kita punya ingatan benda-benda ni jarang ada dalam kitab, kita nak cari sendiri, kita payah nak jumpa. Tok Guru tolong hidam kat kita. Tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah, itu jelas. Kita kena ada dua-dua tauhid ya. Tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah. Okey, tauhid rububiyah kita mengaji sifat 20. Ya, mengasahkan perbuatan Allah, mengasahkan zat Allah, mengasahkan sifat Allah, mengasahkan perbuatan Allah. Ini mengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Itu kita mengaji 3 ya. Di dalam tu bila kita pecah lagi, kita ambil sikit. Bukan Wahabi ya. Yang dipakai oleh orang Wahabi. Memang ada, memang tu ada. Tapi dia bukan Wahabi. Kita halusi ya. Bila kata Allah Ta'ala tu, bila kata tauhid 3 tadi, ini masuk kepada rububiyah tadi. Yang pertama, mengasahkan kewujudan Allah sebagai wujud nafsiyah. Semua kembali kepada Allah, semua dengan Allah, semua pada Allah, semua dari Allah, semua hak Allah. Habis, itu nafsiyah. The only God. Dia saja, semua dia, tidak semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kena mentauhidkan sifat-sifat Allah. Itu rububiyah. Semua sifat yang kita lihat, kalau kita tengok dunia ni, kita tengok satu orang tu baik, kita nampak kebaikan Allah, tak nampak dia tu. Nampak? Itu mengasahkan sifat Allah tu. Ya, kita sihat, kita nampak kesihatan kita tadi ini, itu merupakan sebagai anugerah Allah dalam urusan kesihatan kita. Allah sebagai Asy-Syafi, yang memberi kesembuhan. Kita tak nampak, doktor tak nampak, tidak nampak lah. Itu artinya mentauhidkan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, kita mentauhidkan akan perbuatan Allah. Tidak ada satu perbuatan pun yang bergerak, yang berjalan, yang diam, sebut sebagai a'radiyah, perubahan-perubahan yang berlaku, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewa perbuatan. Kita nak angkat jari pun illallah pun Allah. Kita sendiri tak mampu nak angkat jari. Nampak ya? Bila kita angkat jari itu, jadi apa jari itu? Bila kita angkat jari, dia mewakili ya.
Dia mewakili 360 saraf-saraf yang besar. Ni jari kita ni. Bila kita angkat jari ni, dia mewakili 360 sendi, 360 sendi ni jari. Bukan saja angkat ini mengikut Ibnu Sina lah, ya. Dalam kitab fiqh kita tak jumpa lah ni, ya. Tak jumpa kitab fiqh mana, tak ada. Dia lebih kepada kesihatan. Ibnu Sina ni dia merujuk kepada kesihatan. Jadi dia beritahu apa rahsianya. Bila kita angkat dia illallah, ya. Kalau Hanafi jatuh, ilallah jatuh, terbalik pula. Syafi'i ilallah naik, ya. Itu dia. Jadi maknanya dia mewakili 360 sendi. Rujuk kita, tak masuk yang lain lagi. Itu paling penting. Jadi makanya secara tak langsung ini juga adalah la tataharraku illa biizni. Tidak akan bergerak sesuatu melainkan dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tak dapat tidak. Bukan kita boleh sendiri. Sampai tahap tu kita mentauhidkan perbuatan Allah. Ya. Itu yang tiga. Jadi pertama kita mentauhid kewujudan Allah, kedua mentauhidkan sifat-sifat Allah, ketiga mentauhidkan akan perbuatan Allah, yang keempat mentauhidkan nama-nama Allah. Ya, boleh sebut mana-mana nama. Allah, Allah, Allah boleh. Sekarang orang duk tikai, tak ada zikir Allah, 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 dia kena tambah. Kena buat nama lain sikit, kena ada dua. Dia kena ada dia punya apa? Dia punya tambahan Zaidiyah tu kena ada. Allah, ya Allah, Allahu ya Qawi, Allahu ya Rahman, dia kena tambah dulu tu. Ya, tak boleh Allah, 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 Allah. Ya. Itu kata setengah orang lah hari ni. Kita tak boleh, sebenarnya boleh. Allah, Allah, Allah ni. Kalau dalam tarikah zamaniyah, yang amal ya, kita bangun malam, kita sembahyang tahajud apa semua, sebahagian daripada qiyamul lail kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Kita hayati balik dan kita kenang balik kesilapan-kesilapan kita, ya, kelemahan-kelemahan kita khususan kepada Allah, sampai dia kena keluar air mata. Air mata tu mahal, air mata tu nak tebus kita pada azab neraka tu. Nah, dia suruh kita baca astaghfirullah sampai kita ingatlah, kenangi semula, ya. Wa iz qala wa iz qala wa iz qala, Quran kata banyak wa iz qala wa iz, itu makna kenangilah, kenangilah, kenangilah. Ingatlah ketika Allah mengatakan, ya, itu artinya banyak ayat-ayat bunyi macam tu. Tuhan suruh kita kenang. Jadi istimewa perkara yang kita kena kenang adalah dosa-dosa kita. Bila sampai kepada tahap dah keluar air mata, berhenti, jangan stop. Baiklah, ya, berhenti. Bila berhenti, kita sambung dengan Allah, 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 Allah. Tahan nafas. Allah, Allah. Memang kita keluar. Kita bercakap mana tahan nafas dia. Bercakap mana boleh nafas. Kita bercakap kita tahan nafas kan. Nah. Pertama kita bercakap tahan nafas, kedua kita makan minum tahan nafas dia. Saja. Mana boleh sambil makan sambil bernafas? Jenuh sebab. Tak boleh. Ini kelebihan. Makna kita Allah beri kita satu rahmat. Maka kita buat bila kita sebut Allah, 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 Allah 5,000 kali. Kita dah buat amalan ni lama, tak ada cacat tak mana pun, tak ada silap tak mana, tapi kita merasai kelazatan dia. Ya, amai puak-puak baru yang tak terlibat dengan bidang ini, yang tak tahu cara kaedah ini, yang tidak pernah mengikut mana-mana tarikah ni, dia kata bid'ah tak ada. Tak ada zikir dalam Islam, bunyi Allah, Allah, Allah saja tak ada. Dia kena ada dia punya ziyadah tu, tambah. Nampak? Tak betul. Sebenarnya zikir Allah, Allah tu wujud dah daripada zaman awal lagi, ya. Para sahabat sudah amal. Allah, 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 Allah. Dia duduk atas hujung la ilaha illallah. Dah sampai sudut perangkat illallah, illallah, illallah. Sampai sudut perangkat Allah, Allah. Sampai sudut perangkat hu. Nampak? Nah, itu dalam tarekat. Hari ini orang dah banyak tak kenal tarekat lagi dah, tak ada, tak tahu. Ya. Yang kata tarekat salah, yang tu ada, yang tu banyak. Nampak,
Bahasanya kita tak nampak tarekah, bilang tarekah itu luas sebelah Nusantara, ya. Itu yang paling penting. Jadi makanya kita lihat semuanya itu masuk rububiyah. Tak apalah kita ingat ubudiyah, ini ubudiyah ni. Ya, kita mentahirkan, menegakkan hak rububiyah, ya, dalam tauhid ubudiyah. Kita menegakkan hak rububiyah dalam tauhid ubudiyah. Dan ubudiyah ni 3 lah. Saya suka mengulang-ulang balik tuan-tuan supaya ingat, jangan lupa simpan sampai kita masuk kubur. Ya. Tauhid ubudiyah yang pertama sekali adalah tauhid tasyri'. Tauhid tasyri' maknanya kita kembali kepada syariat. Semua mesti berdasar kepada wahyi. Mesti berdasar kepada wahyi, dikawal oleh wahyi dan juga dibendung oleh sunnah baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akal yang cerdik, akal hakikiah. Nampak tak? Tapak balik kan? Jadi baiklah kata, yang pertama sekali kita kena berpegang pada ayat Al-Quran, tapi kita tak mengamalkan. Hari ini tidak diamalkan. Tak apalah, pemerintah tak amal, sudah. Sekarang baru ada ura-ura nak upgrade RUU 355 dalam parlimen. Ya, kita punya Perdana Menteri dalam ura-uranya untuk nak upgrade balik peruntukan dan perlembagaan RUU 355. Ya. Sekarang RUU 355 penjara tak lebih pada 3 tahun. Denda tak lebih pada 10,000. Itu saja mahkamah syariah. Mahkamah apa? Mahkamah syariah punya kemampuan. Ya. Kalau lebih pada itu kena tolak di mahkamah sivil. Lemah lagi kita. Kita kena upgrade balik. Pemerintah kena upgrade. Sampai kepada kita sendiri pertahankan diri kita. Ya, dengan segala macam hukum, jangan langgar hukum lah. Jangan lakukan perkara yang haram, ya. Kita dalam hukum sebab, ya, tidak berlaku kepada berzinah ghairu muhsan, ya. Kita jangan ada berzinah. Saya kata tak ada undang-undang boleh buat, tak boleh lah. Allah berzinah tak apa, bukan ada rotan ni, tak ada. Berzinah tak apa, bukan ada rejam, nampak? Tak boleh pakai dulu tu. Kita sendiri sebagai abdi hamba kepada Allah, kita kena ada sifat peribadi kita sendiri. Itu masuk dalam wa amilus salihat illa allazina amanu wa amilus salihat, masuk dalam tu. Wa tawasaw bil haq tak masuk lagi ni. Dah. Baru masuk dalam iman dan amal salih. Kita bawa untuk diri kita dulu, peribadi kita dulu. Jangan zina, jangan buat benda haram, ya. Jangan lakukan apa-apa juga perkara yang boleh bawa kepada haram. Jangan lakukan perkara yang boleh bawa kepada fasik, ya. Jangan bawa perkara yang boleh bawa kepada bid'ah, dalalah. Ini kita punya peranan. Illa alladzina amanu wa amilus salihat. Lah betul yang tu, baru ambil yang nombor 3. Wa tawa, nak jaga hak ni susah. Wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan dengan hak. Kita sebagai bapa, hak keluarga. Kita sebagai suami, hak isteri. Kita sebagai hamba, hak ketuhanan. Kita sebagai Nabi, sebagai umat Nabi, hak Nabi ada aja kita. Kena jaga hak tu, susah. Nampak? Boleh faham tak ayat ni dah? Wa tawasaw, berpesan-pesan hak. Hang diri hang semua kena kukuh dulu. Iman diri hang tu kena kuat dulu. Keyakinan kepada Allah kena kukuh dulu. Nampak dia? Jangan syirik kepada Allah. Itu illa lil amal salihat. Amal salih yang paling tinggi mentauhidkan Allah. Tidak menyebut itu amal tauhid yang amal yang paling tinggi. Tapi kita nak implement wa tawasaw bil haq ni cukup susah. Kita tak jaga hak orang miskin, ya, hak orang-orang lemah, hak orang-orang yang ditindas. Di Palestin ada hak di parti kita tu. Hak tu kita tak jaga. Sebab Nabi menyebut ahli syurga, saya ulang balik kan. Ahli syurga ni 3. Yang pertama, fikiran sederhana, tidak ekstrim. Jenis macam mana sekalipun dia tak lawan Al-Quran, duduk di bawah wahyi. Yang kedua, mereka yang penyayang. Yang masuk syurga ni semua penyayang. Asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum, Quran kata kan. Tengok watak pribadi sahabat Nabi. Keras, tegas kepada kekufuran, saling kasihi sayang di antara mereka sendiri. Orang sayang masuk syurga. Nampak? Tak? Dan yang ketiga, mereka yang memenuhi hak manusia. Selalu jaga hak orang, dia jaga semua. Kalau kita sebagai majikan, jaga hak pekerja. Kalau kita seorang ayah, jaga hak anak-anak.
Kita kalau seorang suami, jaga hak isteri. Kita seorang isteri, jaga hak suami. Itu dia. Hak tu kita kena jaga. Susah orang ni. Orang tak jaga yang betul. Nampak? Maka tu kita disuruh datang berjamaah. Itu hak qaryah, hak jamaah. Nampak tak? Kita bagi sembahyang jemaah. Orang tak bagi sembahyang, tidak jaga hak qaryah. Habis. Macam mana nak buat? Nampak? Ini kita tak nampak. Orang Yahudi nampak dalam kitab daripada sebut. Dalam Taurat sudah sebut. Ya. Ini kita kena faham 3 peringkat. Kita kena faham sedalam-dalamnya mungkin. Ya. Dan justru itu, yang pertama, yang kedua, tauhid. Yang ni lah. Qasdi wal iradah. Kita tidak akan berpegang benda lain. Tauhid qasdi wal iradah ni dia ada 3. Kemuncak dia lah. Kemuncak. Yang pertama, tawakal penuh kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tak ada lagi gantung kepada orang. Yang kedua, apa yang jadi semua daripada Allah, aku redha. Itu dia. Nampak tak? Yang ketiga, semua Tuhan buat betul, tidak silap. Aku sayang. Itu dia, baru betul. Nak sampai tu, itu kita kena bawa jiwa kita dengan begitu dalam, ya. Kita kena kemaskan tauhid kita. Baru kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggi, bergegak langit. Kita baca macam tu, ya. Ya. Wangi arasy. Setiap kali kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia keluar satu aroma di arasy. Akan dikau jua kami sembah, akan dikau jua kami minta pertolongan. Sebab kita semua mari daripada arasy. Arasy tu merupakan sebagai ibu, jentera pentadbiran langit dan bumi, ya. Dia punca. Itu kata Allah Ta'ala bersemayam di arasy ni, menguasai, istaula. Ya, bukan faham itu Tuhan biduk tahu. Kata pula baru ni Isra' Mi'raj. No, kalau nak Allah tidak ada di atas, bawa Nabi naik atas, buat apa? Tengok kata pula. Yang bercakap tu orang ahli hadis tu bercakap tu. Nampak? Saya bilang dia dekat tu, buat je lah. Dia tak bijak. Doang tak? Dia kata Tuhan di langit lah. Mana dia ada mana lagi? Kalau Tuhan bukan di langit, kenapa mesti Muhammad dibawa naik ke langit? Dia tak faham itu wahyi. Wahyi ni banyak, bukan satu dua, banyak peringkat wahyi, ya. Antara wahyi yang istimewa, Nabi Muhammad. Nabi Musa dapat satu wahyi istimewa, Nabi Muhammad dapat satu wahyi yang lebih tinggi daripada. Nabi Musa dapat wahyi apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Berkata-kata Allah akan Nabi Musa perkataan yang sempurna. Apa? Kalimah yang sempurna. Itu Nabi Musa special. Tak ada rasul-rasul yang Allah bercakap dengan dia sendiri. Itu wahyi. 40 hari dia terima wahyi daripada Allah melalui pertuturan percakapan yang tidak seumpama suatu jua. Nabi Muhammad tinggi lagi. Nampak? Dapat melihat Tuhan Tuhan. Allah izin. Itu satu wahyi sebenarnya. Ya, bukan satu insiden yang berlaku secara fizikal. Secara physically, tidak, ya. Dia masuk dalam urusan metafizik. Ya. Maka Rasulullah dibawa ke sana. Sama juga terima wahyi di Madinah. Bukan berartinya Allah turun di Madinah. Nabi terima wahyi di Mekah, Allah turun di Mekah. Pasal Allah di Mekah, Nabi kena terima wahyi di Mekah. Tak. Nabi dinaikkan ke langit, bukan Allah kena ada di langit. Nabi dinaikkan ke langit, persada langit, kerana nak anugerah satu kerja yang orang bumi tak kenal. Kalau bawa bagi di bumi tak kenal lah. Pekerjaan itu hanya dilakukan oleh penduduk langit. Penduduk bumi. Apa dia yang buat tu? Sembahyang. Sembahyang daripada takbir sampai bagi salam itu amalan orang langit. Amalan penduduk langit lah. Bukan orang pula. Kacau lah. Amalan penduduk langit. Sebab tu Nabi dibawa naik ke langit. Amalan itu dah diserahkan. Kena tempat dia lah. Itu kita nak faham. Maka tu zakat, puasa, haji itu amalan bumi. Amalan bumi. Maka tu Nabi terima wahyi di bumi. 3 perkara tadi. Tapi kalau sembahyang, Nabi terima di langit. Sebab sembahyang tu amalan para malaikat. Di langit tidak ada. Semua malaikat 100% kecuali 2 manusia. Manusia itu pun satu, Nabi Idris, taman syurga, Nabi Isa ibn Maryam. Ya, pada langit yang kedua. Wallahu a'lam. Kita ambil faham lah, ya. Jadi kita
Tengok di sini kata musannif habis dah tu. Kemudian yang ketiga tauhidul ibadah, ikhlas. Tauhidul ibadah mesti ikhlas, mukhlisin lahu din, itulah tauhid ibadah. Jadi sekarang ni kita minta kepada Allah berdasar pada 3 konsep itulah. Yang pertama kerana melaksanakan tuntutan syariat. Syariat kata apa? Ud'uni astajib lakum. Macam sembahyang Tuhan suruh aqimis salat al-zikri, tegakkan salat buat ingat aku, sama juga. Macam tadi Tuhan suruh minta, ya, ud'uni astajib, itu perintah ibadah, Tuhan suruh. Maka tu aku lakukan doa kepada Allah kerana Allah suruh minta, bukan hak aku meminta. Itu faham. Nampak, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, aku mohon supaya Allah semata-mata yang menggunakan segala anugerah. Tidak ada datang anugerah. Allahu Samad, Allahu Samad. Itu dia. Dan yang ketiga, aku berdoa kepada Allah kerana ikhlas budi aku. Aku mengikhlaskan kepada Allah semata-mata kerana Allah. Aku minta makan supaya bila aku dapat makan, aku boleh beribadat, boleh tegak tulang belakang. Aku minta kekayaan, bila aku dapat banyak duit, kekayaan itu boleh guna infak sabilillah. Balik kepada Allah. Dia kena ada kontak dengan Tuhan. Nak minta kaya tak nampak Tuhan. Minta kaya supaya aku jadi miliarder. Kacau. Dekat tu ya. Nah, tergantung kita punya hamba kepada Allah. Maka konsep peramilan itu paling penting kita nak faham. Jadi maka kata muslim, ya, doa dan permohonan semuanya dan sifat gambaran Allah kerana ubudiyah atau kehambaan kita selaku hambanya kepada Allah SWT demi rububiyahnya, ketuhanannya. Maka kita berdoa kepadanya tidak lain semata-mata memenuhi ajarannya untuk menjaga adab kita kepadanya sehingga kita tidak digolongkan dan hamba-hambanya yang sombong dan takabur. Bukankah Allah SWT telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mukmin, dan Tuhan telah berfirman, berdoalah kepadaku nanti ku perkenankan permintaan kamu itu. Dah tetap. Nanti di sini bukan insya-Allah. Bukan. Dia masuk dalam masya-Allah, sudah Tuhan buat. Sudah dikehendaki. Ini kata Hasan Al-Basri, ya, kepada seorang hamba Allah bila dia doa, ya, kepada seorang pesakit. Pesakit itu kita tolonglah doakan saya, Syekh, saya sakit, ya, kamu sembuh. Nampak? Kata seorang lagi, insya-Allah. Tak. Nampak tak? Sembuh ni pasti. Sebab kesembuhan ada tangan Allah. Kalau tangan hang betul tak pasti. Nampak? Nampak? Insya-Allah, dia tak kata insya-Allah. Bila dia doa, Hasan Basri kata, kamu sembuh, sembuh. Sembuh. Berkata Nabi bila jumpa pesakit, Nabi dia kata apa? La ba's. Tak ada apa-apa. Small matter, nothing. Itu dia. Nampak? Setiap kali Nabi kalau jumpa orang sakit, Nabi dia kata lagu tu, la ba's. Tak ada apa-apa. Nampak, ya? Walaupun dia duduk kerepot teruk, Nabi ni kata la ba's. Tak ada apa-apa. Nampak? Pasal apa? Kesembuhan di tangan Allah, bukan tangan aku, bukan tangan doktor. Itu dia. Dia suruh kaitkan kita terus kepada Allah secara akal hakikiah. Dia kena macam itu. Tak apa, nanti pelan-pelan sembuhlah. Nah, kita duduk cakap, kita tak nampak Tuhan tu pegang langsung. Ini dikendaki di sini, kita kena faham. Jadi makanya kita bersenip, firman Allah, semuanya orang penyembung. Dengan demikian kita berdoa kepada Allah terlepas segala macam ini dan itu, tapi ada salah mata-mata mematuhi ajaran Allah. Dan kerana inilah kita berpahala dengan berdoa, meskipun pada hakikat kita tidak perlu berdoa kepadanya. Sebab Allah Maha mengetahui dalam segala-galanya. Hendaklah niat kita berdoa kerana semata-mata beribadat dan mematuhi ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ajaran yang baik ini dapat kita fahami dan kita amalkan dalam bagaimana kita berdoa seharusnya menurut ajaran akhlak tauhid dan tasawuf seperti yang tadi diamalkan oleh hamba-hamba Allah yang salihin, arifin dan muqarrabin. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.